Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tak apalah, ada hanger pun ada hanger lah. Ada hanger pun ada hanger lah. Kadang-kadang studio kita dia jadi dah tempat menyedai kain, tapi tak kisahlah. Okey, terbaru ini pengumuman rasmi akan dibuat oleh Gubernur Bank Negara Malaysia. Apa yang mengejutkan ialah ini tentang satu pengumuman yang jarang-jarang dibuat, tapi akhirnya dibuat oleh Gubernur Bank Negara Malaysia. Kontrak tamat, pengumuman rasmi akan dibuat oleh Gubernur Bank Negara Malaysia. Pengumuman rasmi akan dibuat dalam masa yang terdekat. Demikian respon yang diberikan oleh Tan Sri Nur Samsiah Muhammad Yunus sama ada beliau akan dilantik semula sebagai Gubernur Bank Negara Malaysia BNM selepas kontraknya tamat pada 30 Jun ini. Oh, rupa-rupanya tentang penambatan kontrak. Ingatku ada perkara yang lebih dahsyat. Rupa-rupanya hanyalah kerana kontrak sudah tamat. Enggan mengulas lanjut, Nur Samsiah bagaimanapun berkata, ia satu penghargaan buatnya kerana dapat berkhidmat untuk negara. Baik, sebelum kita teruskan, pasti yang menjadi persoalan seterusnya yang akan menjadi buah mulut dalam beberapa hari, beberapa minggu mungkin, ialah siapakah yang akan menggantikan Gubernur Bank Negara Malaysia ini. Pada pendapat kamu, siapakah yang lebih layak kalaulah dia digantikan dengan orang yang baru sebagai Gubernur Bank Negara Malaysia? Siapakah yang layak untuk menggantikan beliau? Mungkin anda ada seseorang di fikiran yang layak untuk menjadi Gubernur Bank Negara Malaysia. Janganlah pula tiba-tiba kamu cakap Mahathir pula jadi Gubernur Bank Negara Malaysia. Tapi tak mustahil juga, boleh juga. Cumanya bagi saya dia sudah terlalu tua lah, sudah terlalu tua dan tak lagi mampu untuk buat kerja jalan sini jalan sana, duduk lama-lama dekat office. Jadi tak mungkin lama hadir. Tapi kita tengoklah siapa yang akan ganti nanti. Katanya, izinkan saya mengakhiri dengan mengatakan bahawa affinity untuk berkhidmat kepada negara adalah tanggungjawab dan keistimewaan. Mari kita biarkan pengumuman rasmi sahaja. Mari biarkan sahaja, katanya. Okey, jadi kata itu dia umumkan pada Jumaat yang lalu. Beliau berkata demikian ketika ditanya dalam satu sidang media pengumuman rasmi secara prestasi ekonomi Malaysia pada suku tahun pertama 2023. Nur Samsiah menjadi wanita kedua yang telah dilantik sebagai Gubernur Bank Negara Pusat. Gubernur Bank Pusat berkuatkuasa pada 1 Julai 2018 hingga 30 Jun 2023. Setelah itu mendapat perkenaan daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 18 Jun 2018. Okey, jadi Gubernur Bank Negara Malaysia kita hanya ada dua saja wanita. Yang pertama pastinya Zeti Akhtar Aziz dan yang kedua Nur Samsiah. Kedua-dua mereka adalah wanita yang pertama dan kedua menjadi Gubernur Bank Negara Malaysia yang sudah berkhidmat. Jadi terima kasih diucapkan kepada mereka berdua yang telah mengangkat satu lagi level bagi wanita-wanita di Malaysia apabila menggalas tanggungjawab yang cukup besar, dan itu dibuktikan dengan mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Beliau juga terlibat secara langsung dalam mencari penyelesaian krisis kewangan pada tahun 1998 serta telah memainkan peranan penting dalam pembentukan pelan induk sektor kewangan 2001 sehingga 2010 dan pelan hala 7 sektor kewangan 2011 hingga 2020. Selain daripada itu, Nur Samsiah yang sekarang ini baru pun 59 tahun rupanya merupakan timbalan Gubernur Bank Negara dari 2010 hingga 2016. Saya fikir dengan umur 59 ini, kalau beliau diteruskan juga dia punya kontrak, saya fikir tidak ada masalah untuk dia dapat menggalas. Tapi apapun kita tunggu bersama-sama siapakah yang akan diperkenankan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menjadi Gubernur Bank Negara yang seterusnya. Berjumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Ada keputusan terbaru daripada Bersatu. Selepas sekarang Bersatu ini kena hantam teruk oleh trojan oleh
semua cyber troopers yang berlegar-legar di ruang udara, ada yang ada sayap, ada yang ada tanduk, ada yang tidak tanduk, ada yang nampak macam halimunan, ada yang macam Power Rangers, ada yang macam Maskman, ada yang macam Gaban, macam-macam lagi lah. So, kena hentam. Lepas itu kena belas kasihan juga. Ada juga yang berbelas kasihan. Ramai juga yang meramalkan, termasuk Zahid Hamidi meramalkan bahwa tak lama lagi Perikatan Nasional ini akan berpecah. Tak lama lagi, kerana dia kata berdasarkan kepada pengalaman dia dengan hadiah wang, siapa saja yang bersama dengan parti itu akan ditendang. Kita tengoklah betul atau tidak, saya pun tidak pasti. Tapi selepas itu Bersatu membuat pengumuman yang mengejutkan. Baru sebentar tadi diupdate pada pukul 7 petang tadi, Bersatu mengumumkan menangguhkan pemilihan bahagian MPT kecuali Cawangan. Kenapa tiba-tiba pemilihan ini ditangguhkan? Kenapa ya? Ada yang takut kena tukar kah? Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu bersetuju agar pemilihan bahagian dan MPT kecuali Cawangan ditangguhkan tidak lebih daripada 18 bulan mengikut pasal 14.15 Perlembagaan Parti itu. Setiausaha Agungnya sendiri iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin menerusi satu kenyataan pada hari ini berkata persetujuan itu dicapai selepas mesyuarat MPT yang dipengerusikan sendiri oleh Tan Sri Mahyadin Mak Yassin semalam. Katanya Bersatu telah bersedia sepenuhnya untuk menghadapi pilihan raya di 6 negeri yang bakal berlangsung tidak lama lagi dengan seluruh kekuatan jentera parti diperkemaskan, membabitkan ke semua negeri agar menjadi satu ketumbukan yang ampuh, katanya. Persoalan saya ringkas saja. Mungkin anda lebih pakar dalam politik, mungkin anda ada banyak resources maklumat yang lebih baik, anda ada lebih banyak risikan politik yang lebih baik. Anda boleh komen dan beritahu di ruang komen agak-agaknya kenapa menjelang PRN yang hampir mendekat ini tiba-tiba pemilihan bahagian ditangguhkan. MPT kecuali Cawangan. Kenapa? Apa sebab? Saya fikir, dalam fikiran saya senang saja. Secara logiknya, kerana tidak mau risiko yang bakal mendatang dengan fokus kepada pilihan raya negeri boleh terhilang fokusnya jika tiba-tiba terjadi pula perebutan kuasa, perebutan jawatan maksud saya di dalam Parti Bersatu kerana ada pemilihan. Jadi mungkin sebab itu pemilihan ini ditangguhkan dulu. Persoalan seterusnya ialah mungkinkah adakah orang takut hilang kuasa? Saya pun tidak pastilah. Dan adakah mereka juga sebenarnya sudah terikut-ikut pula dengan UMNO yang selama ini diorang dulu cakap ini sekarang sendiri pula terkena. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ingatkah kamu dulu Hamzah Zainuddin lah yang telah meluluskan yang ditunggu-tunggu keputusan sama ada perubahan kepada perlembagaan UMNO itu diluluskan atau tidak oleh ROS. Pada waktu itu Hamzah Zainuddin jadi Menteri dalam Kementerian Dalam Negeri. Jadi kali ini seolah-olah Bersatu pula terkena badi kepada UMNO. Dan jadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.